hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati. Dan dialah yang menerima taubat daripada hamba-Nya dan yang mengampunkan segala kejahatan, yakni segala dosa-dosa. Jadi disuruh agar kita ini jangan berputus asa dengan Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa hamba-Nya selagi mana hamba-Nya itu bertaubat kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa innama wa huwal ladzi yaqbalu taubata. Sesungguhnya Allah Ta'ala inilah yang menerima taubat. Allah Ta'ala menerima taubat daripada hamba-Nya. Maka Allah Ta'ala akan menerima taubat kepada hamba-Nya yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Apabila sahaja dia itu melakukan kejahatan, melakukan dosa, jangan biarkan dia ini bergelumang dengan dosa. Bahkan hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Bagaimana kalau dikatakan bahawa dia punya dosa lama besar, banyak dosanya, walaupun besar dosa, tapi kalau orang itu ingin bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala tidak memandang akan besarnya tadi. Bahkan kalau dibandingkan besar macam mana pun dosa seseorang itu, sebenarnya rahmat Allah Ta'ala itu lebih besar lagi. Dan Allah Ta'ala menunggu-nunggu, merasa sangat gembira kepada hamba-Nya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bertaubatlah kepada Allah. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini disuruh kita agar sentiasa bertaubat kepada Allah. Jadi taubat itu dengan arti kata taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan kata kita bertaubat 2-3 hari je bertaubat. Bahkan para sahabat sendiri pun, Ka'ab bin Malik menangis lebih pada 40 hari baru turun ayat taubat ini diterima oleh Allah. Jadi taubat mesti bersungguh-sungguh. Dan orang yang bertaubat kepada Allah, mestilah dia ada perubahan pada dirinya. Yang kurang beribadat akan bertambah ibadat, yang buruk akhlak akan menjadi baik akhlaknya, dan sentiasa menjaga diri, sehinggalah datang di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kira dosa besar sekali mana tu, Allah Ta'ala akan menerima taubatnya jika dia benar-benar ikhlas, jika dia benar-benar bersungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa firman Allah Ta'ala lagi, kata rabbukum ala nafsihi rahmah, telah memfardukan Tuhan atas dirinya, yakni zatnya rahmat. Maknanya Allah Ta'ala telah menetapkan kepada dirinya, pada zatnya akan memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Jadi hamba-hambanya akan mendapat rahmat, yakni limpahan kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Jadi kita dapat tengok, walaupun orang melakukan maksiat, dosa, bahkan kita sendiri pun yang banyak lalai kepada Allah, Allah Ta'ala masih lagi memberi nikmat kepada kita. Maka pemberian nikmat itu merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita kena ingat bahawa dengan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita kena membalasnya dengan kebaikan, melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila sahaja hamba tadi melakukan dosa, lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan menunggu-nunggu agar dia bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat saja kepada Allah, dia berjalan kepada Allah, Allah Ta'ala berlari pada dia. Maknanya dia nak dekat diri dengan Allah sejengkal, Allah Ta'ala dekat dia sehasta. Kalau sehasta, sedepa lagi. Kalau dia berjalan berlari, maknanya lebih-lebih lagi lah Allah Ta'ala gembira akan kepada hamba-Nya yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka rahmat Allah Ta'ala ini amat luas sekali. Allah Ta'ala akan memberi kepada siapa saja, hatta kepada orang kafir pun, kalau dia ini ingin beriman kepada Allah, hatta kepada orang munafik, hatta kepada orang fasik sekalipun, kalau dia ini kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menerimanya. Seorang sahabat berjumpa Rasulullah SAW yang banyak melakukan kesalahan dosa. Dia bertanya kepada Rasulullah, adakah kalau saya ini bertaubat Allah Ta'ala terima?
katanya Allah Ta'ala menerimanya. Lalu dia pembalik bertaubat. Dalam beberapa lama dia datang balik, ya Rasulullah, saya buat dosa ni, Tuhan terima taubat saya ke? Tuhan terima, kata Rasulullah. Tapi adakah Tuhan tahu? Dia tanya. Dan Tuhan tahu apa yang saya lakukan? Ya, Allah Ta'ala mengetahui segala-gala yang kamu lakukan. Lalulah lelaki tadi pensan. Kenapa pensan? Kerana rasa takut kepada Allah. Jadi taubat mesti rasa takut. Jangan kita taubat saja ada merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rahmat Allah Taala luas, diberi belaka kepada orang fasik pun dia bagi, orang munafik pun dia bagi, dan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap Allah Taala akan memberi rahmat kepadanya. Maka kita hendaklah sentiasa mempersiapkan diri kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan kalau kita buat jahat, jangan biarkan kejahatan itu. Bahkan kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Dan kalaupun kita buat baik pun, kita kena taubat juga. Buat jahat, lebih-lebih lagi kena taubat. Buat jahat memang perlu bertaubat kepada Allah. Kerana orang yang buat jahat ini orang yang jauh dengan Allah. Orang yang meninggalkan ibadat, tidak sembahyang, tidak berpuasa, tidak keluar haji, tidak mengerjakan haji, tidak keluar zakat dalam keadaan dia mampu, ini dia jauh dengan Allah. Namun demikian, dia hendaklah cepat-cepat kembali kepada Allah. Maka bila dia kembali kepada Allah, dia kena memperbaiki diri dia. Ya, maka orang yang melakukan kejahatan memang dia kena bertaubat. Bagaimana orang yang sudah sembahyang, bagaimana orang yang sudah berpuasa, bagaimana orang yang sudah mengerjakan haji, mengeluarkan zakat pun dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana boleh jadi walaupun dia melakukan ibadat tetapi hatinya lalai, ataupun dia ini dihinggap penyakit ujub, penyakit dalam hati. Kadang-kadang kita berbangga dengan haji yang kita buat, kadang-kadang kita berbangga dengan umrah yang kita buat. Berapa kali awak buat umrah pergi Mekah? Tak banyak mana, 30 kali je. Maknanya buat umrah, buat haji. Jadi kita berbangga dengan ibadat. Tahun ni banyak sungguh baca Quran. Sekarang ni dah juzuk 15 tu. Maknanya apa habis kau kan? Maknanya kamu habis kau kan? Jadi kita ni ingat, dalam hati kita ni banyak lalai kepada Allah. Betul-betul banyak lalai kepada Allah Ta'ala. Maka disuruh kita agar sentiasa bertaubat kepada Allah, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan berduka cita. Memang kalau kita fikir betul-betul memang sedih. Kerana ditanda di antara orang itu dekat dengan Allah, hatinya sentiasa bersedih. Orang yang dekat dengan Allah bukan sentiasa gembira. Boleh jadi dia bergembira depan makhluk, tapi hatinya sentiasa bersedih. Bersedih, ingat, takut dia ini betul-betul tidak menunaikan hak dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hatinya juga sentiasa rasa takut. Takut kerana apa? Takut di akhir kematiannya. Kita tak tahu akhir kematian kita. Walaupun kita buat ibadat awal-awal, akhir belum tentu. Ada orang buat awal-awal baik, mati pun baik juga, akhir pun baik. Ada orang awal-awalnya buruk, tapi akhirnya baik. Ada orang wal-iyazubillah, dia ni baik awal-awal, tapi mati buruk. Wal-iyazubillah. Hanya kita ini tidak tahu, jadi takut semua keadaan. Sehingga ada pendapat daripada siapa lupa, Ibnu Mas'ud katanya. Nanti cek baliklah. Dia kata siapa yang hatinya tidak merasa takut, tidak memikirkan dia ini mati beriman ke kafir, dia dibimbangi mati kafir. Ya subillahi min zalik. Waktu kita ni hati orang-orang yang beriman dia rasa takut. Kemudian hati dia pula sentiasa redha dengan ketetapan Allah. Allah Ta'ala timpa apa-apa dia terima, dia redha. Kerana dia bimbang takut melanggar hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu disuruh seseorang itu sentiasa bertaubat kepada Allah. Dan ingatlah rahmat Allah Ta'ala itu terlalu luas, terlalu luas di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang di atas dunia dipandang orang itu jahat, buruk, belum tentu dia buruk di sisi Allah. Bila dia bertaubat, dia mungkin lebih baik daripada kita. Maknanya maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala berfirman lagi, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan rahmatku luas akan tiap-tiap sesuatu.
dan rahmat Allah Ta'ala meliputi sesuatu. Rahmat Allah, maka nikmat Allah luas, pengampunan Allah Ta'ala luas, kasihan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya luas, maka luas di atas segala sesuatu. Maka aku suratkan akan dia bagi mereka yang takut mereka itu. Jadi Allah Ta'ala akan beri kepada mereka, suratkan, Allah Ta'ala tetapkan rahmat itu akan dapat kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Jadi kalau dia benar-benar takwa pada Allah, rasa takut kepada Allah, dia akan dapat rahmat Allah, kasihan belas Allah. Nah, orang yang takut pada Allah dijauhkan daripada api neraka. Orang yang tidak takut kepada Allah, dekat dia dengan api neraka, jauh dia daripada syurga. Maka disuruh kita ini agar takut. Dan orang yang takut kepada Allah, amal ibadatnya akan diterima oleh Allah. Orang yang tidak takut, dibimbangi amal ibadatnya tidak diterima. Jadi kita jangan tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita hati tenang je, kita ingat kita sudah dekat dengan Allah, hati tenang, padahal tak takut pun buat maksiat. Maka dikatakan bahawa orang itu mesti rasa takut. Takut dia bagaimana dia dengan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi takut dia dalam melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tetapkan, siapa yang takut kepada Allah, Allah Ta'ala beri rahmat. Ada seorang hamba Allah, dia takut sungguh pada Allah. Sampai dia wasiatkan dia. Dia wasiat, dia kata kalau aku mati mubakur. Bakar, jadi abu. Bakar abu tu nanti mutuh dalam laut. Dia hancur gitu. Akhirnya Allah Ta'ala bangkitkan balik. Duduk macam mana pun, aina tazabu nak pergi mana? Maknanya Allah Ta'ala bangkitkan. Allah Ta'ala tanya dia, berapa kamu sampai wasiat begitu? Kerana aku terlalu takut padamu ya. Aku terlalu takut padamu. Lalu oleh kerana kamu takut aku, maka masuk kamu dalam syurga. Jadi orang yang takut pada Allah ini, dia akan selamat dia sebenarnya. Jadi kita disuruh kepada Allah Ta'ala kita takut. Tapi jangan takut lalu siapa tak buat amal ibadat. Tak buat amal ibadat itu takut yang membinasakan. Tapi takut yang menyebabkan kita ini melakukan amal ibadat. Maka takutlah kita daripada mengambil perkara yang diharamkan oleh Allah. Daripada kita mengeluarkan kata-kata yang diharamkan oleh Allah. Ini pun kena takut juga. Jadi kita kena takut batasan-batasan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan lagi firman Allah Ta'ala. Banyak hari ni kita baca ayat Quran tadi. Firman Allah Ta'ala, innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Bahawasanya Allah Ta'ala dengan segala manusia senyap lemah lembut lagi kasih sayang. Allah Ta'ala ni lemah lembut dengan hamba-Nya. Kalau ikutkan maksiat, Masya Allah banyak buat maksiat. Orang yang pergi masjid buat maksiat, apatah lagi di tempat maksiat. Orang yang buat amal ibadat, kadang-kadang lepas buat amal ibadat terus buat maksiat. Kadang-kadang dalam ibadat pun buat maksiat. Tengah-tengah mengaji Quran, hari ini nak mengaji banyak-banyak, nanti nak kabur orang. Maknanya tapi maksiat kita ni banyak sungguh. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala ni lemah lembut. Bahkan walaupun maksiat banyak orang lakukan, lalai kepada Allah, tapi nikmat turun semua. Rahmat daripada Allah Ta'ala turun. Sehingga kan disebut dalam kitab Mawa'is Badi'ah mengatakan, Allah Ta'ala berkata kepada hamba-Nya, wahai hamba-Ku, aku telah menurunkan nikmat kepada kamu, tapi kamu membalas kepada aku adalah maksiat. Tetapi rahmatku begitu luas, rahmat Allah Ta'ala luas, lalu tetap diturunkan rahmat. Kerana Allah Ta'ala itu maha lemah lembut kepada hamba-Nya. Kasih Allah Ta'ala kepada kita semua. Jangan anggap Allah Ta'ala tak kasih kerana kita, dah kasih lebih daripada kasih kita kepada anak kita. Kita tengok anak kita, kita rasa kesian, kita rasa takut, kita rasa sedih, kita rasa sayang, maka Allah Ta'ala lebih lagi sayang kepada hamba-Nya. Lalu diceritakan bahawa satu hari Nabi didatangi oleh orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan, dan datang orang tawanan. Maka dalam tawanan tadi ada seorang perempuan. Tiba-tiba perempuan tadi telah melihat adanya seorang anak yang masih kecil, yang masih lagi menyusu. Lalu wanita tadi terus lari
ambil anak dia tadi dan terus menyusulkan anak dia. Lalu Nabi kata pada para sahabat, suruh tengok itu seorang ibu kepada anak. Adakah mak dia itu akan campur anak dia dalam api? Sahabat kata tidak, sebab ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Lalu Nabi mengatakan bahawa Allah Ta'ala lagi kasih, Allah Ta'ala mengasihi hamba-Nya mengatasi kasihnya ibu kepada anak tadi. Maknanya maka Allah Ta'ala kasih pada kita ni. Macam-macam kita buat kelalaian kepada Allah, tapi kita masih lagi diberi nikmat dan diberi peluang kita bertaubat kepada Allah. Pintu taubat ni tak tertutup, tidak tertutup selagi mana ada hayat, selagi mana ada kehidupan kita, dan selagi mana matahari tidak naik belah barat jatuh belah timur. Hari ni matahari naik belah timur jatuh belah barat. Maknanya jadi kalau sampai macam itu, baru taubat tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, nyawa sampai ke halkum. Kalau nyawa sampai ke halkum tidak diterima. Katanya Firaun pun bertaubat pada Allah. Maknanya Firaun apabila dia ditenggelamkan di dalam lautan, yang lautan pun dibelah menjadi beberapa lorong, Firaun pun lalulah nak kejar Nabi Musa dengan pengikutnya. Akhirnya sampai kat tengah-tengah laut tadi bertakut balik, maka matilah dia. Ketika hampir-hampir nak mati dah, ketika nyawa dekat halkum dah, maka Firaun pun berkata dia beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Amantu billah, maknanya aku beriman bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Dia beriman juga, dia bertaubat juga. Tapi taubat Firaun katanya tidak diterima. Sebab apa? Sebab nyawa sampai ke halkum. Jadi hendaklah seorang itu mesti bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan apabila dia bertaubat, bagaimana dosa-dosanya yang lalu? Dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan dosanya oleh Allah. Jadi kalau diampunkan dosanya oleh Allah, dia bertaubat, dia kena amal soleh. Okey, baik, dulu dia ini tidak puasa, ni contoh saja, ataupun dia tidak sembahyang, tiba-tiba umur sekarang ini umur berapa lah? Umur 40 lah contoh. Dia pun bertaubat pada Allah. Bertaubat kepada Allah. Bila bertaubat kepada Allah, selama ini tidak pernah sembahyang, selama ini tidak pernah puasa, bagaimana dengan ibadat dia? Adakah dia bertaubat hari ini, lepas tu dia terus buat amal ibadat hari ini saja? Hari ini saja. Tak. Dia kena qada balik yang lalu-lalu. Jadi kalau ada sembahyang yang kita tak qada lagi, kena qada. Tak dah ingat masa muda-muda dulu. Maknanya saya kata saya tahu, maknanya begitu juga dengan puasa. Dengan puasa-puasa kena qada, kena bayar fidyah. Jadi nak beritahu itu tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian kita kuatkan amal ibadat kita kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Banyakkanlah istighfar, banyakkanlah berzikir pada Allah Ta'ala sebanyak-banyak mana yang boleh. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini maha lembut kepada hamba-Nya, lagi kasih sayang, dan Allah Ta'ala mengasihi hamba-Nya. Kasih Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Dan kadang Allah Ta'ala beri kelebihan. Orang itu boleh masuk syurga dengan Allah, kepada Allah. Dan boleh masuk syurga dengan melalui apa? Yang pertama dengan rahmat. Kerana tidak ada orang pun boleh masuk syurga sekarang ini dengan ibadat. Dan kalau dikatakan bahawa orang itu beribadat daripada dia lahir dari ibadat yang kecil ya, maknanya dia balik, dia beribadat kepada Allah Ta'ala sampai dia mati tanpa buat maksiat pun, kalau ikut syurga tak layak masuk syurga. Tidak layak masuk syurga sebenarnya. Sebab tu kita ini kalau nak mengaku syurga, malu kita nak mengaku syurga. Maka dikatakan bahawa nak masuk syurga dengan nilaian ibadat kita, tak ada orang mampu. Kerana diceritakan di dalam kitab Jauhar Mauhub wa min bihatil qulub, menceritakan bahawa ada orang beribadat dalam keadaan dia itu tak buat maksiat. Katanya 800 tahun beribadat sungguh tanpa maksiat, tak buat maksiat pun. Lalu Allah Ta'ala kata, aku masukkan kamu dalam syurga dengan rahmatku. Lalu dikatakan bahawa
Aku nak masuk surga bukan dengan rahmat, tapi dengan ibadat aku. Dia ingat ibadat dia itu sudah hebat, ibadat dia sudah layak masuk surga. Akhirnya bila ditimbang amalan dia dengan nikmat Allah Ta'ala beri, tak padan dengan amal ibadat dia. Maka ingat, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan nak dapat kasih sayang Allah, kena cari Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, kalau mu ni kasih kepada Allah, kena ikut aku, kata Nabi. Maka orang itu boleh masuk syurga dengan rahmat. Dengan rahmat Allah Ta'ala barulah boleh masuk syurga Allah. Kalau tidak kerana rahmat, tidak boleh kita masuk syurga. Habis kena masuk dalam api neraka. Wal-iyazubillah. Tapi ada rahmat Allah. Sebab tu rahmat Allah ni bagi siapa? Wasi'at rahmati. Rahmati wasi'at kullasyai. Rahmat aku luas bagi tiap-tiap sesuatu. Dan yang kedua, orang masuk syurga dengan sebab apa? Orang masuk syurga dengan sebab keampunan Allah. Allah Ta'ala nak ampunkan dia. Maknanya, jadi macam-macam lah. Ada cerita, saya dapat ada seorang ustaz juga cerita. Saya tak tahulah dia ambil dari mana, tapi kita ambil iktibar sajalah. Iktibar mengatakan bahawa ada seorang dahulu, dia dah dekat negeri akhirat, dia tidak ada amalan baik kecuali sedikit. Ada seorang lagi ada amalan banyak dan buruk lebih kurang saja. Tapi amalan buruk lebih banyak pada amalan baik. Jadi dikatakan bahawa amalan dia tak cukup untuk menampung dia nak masukkan dalam syurga. Jadi dia perlu cari sedikit lagi amalan. Tapi dekat negeri akhirat tidak ada amalan, tak ada nak beramal tak. Tidak ada amalan. Lalu dia pergi jumpa sama-sama, minta. Tak ada orang nak beri. Masa ketika itu masing-masing amalan tak ada orang nak beri amalan dia. Maka adalah seorang hamba Allah, dia memang tidak layak masuk neraka, dan amalan dia pun sikit. Lalu dia fikir, kalau aku ini tak beri amalan ke dia, maka aku dan dia masuk neraka. Tapi kalau aku beri amalan ke dia, aku masuk neraka, dia masuk surga. Sekurang-kurangnya seorang selamat. Dia beri amalannya kepada orang tadi. Maka sebab dia beri tadi, akhir-akhir dua-dua masuk surga. Jadi itu keampunan Allah. Sekadar mana benarnya wallahu alam, tapi kita boleh ambil iktibar begini. Kalau kita menolong orang di atas muka dunia, banyak kita tolong orang atas muka dunia, maka Allah Ta'ala boleh akan menolong kita dekat negeri akhirat. Kalau kita menggembirakan orang di atas muka dunia hari ini, nanti Allah Ta'ala akan gembirakan kita dekat negeri akhirat. Dan Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi hak Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa. Jadi dengan sebab keampunan, seseorang itu boleh masuk syurga. Cerita masyhur, bunuh 99, kemudian bunuh 100, akhirnya masuk syurga. Maknanya dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disuruh kita ini banyakkan amal ibadat. Ibadat ini boleh membawa pengampunan, penghapusan dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ibadat-ibadat, pahala-pahala yang banyak itu akan menghilangkan dosa-dosa. Maka dengan apa? Dengan pengampunan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, boleh masuk syurga dengan apa? Dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini, kalaulah kita ini kena sentiasa ingat ke Nabi, memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang itu jumpa Nabi, mimpi, tapi Nabi tengok dia, Nabi paling ke lain. Paling ke lain. Lalu dia tanya pada Rasulullah, ada dalam kitab Mukasyaffatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Lalu dia berpaling, Rasulullah paling pada dia. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa engkau berpaling daripada aku? Kata Rasulullah, aku tidak mengenalimu. Aku tidak mengenalimu, kata Rasulullah. Kata lelaki itu, sedangkan aku ini umatmu, ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak berpaling pada aku? Lalu dia katakan, kalau umatku, kenapa engkau tidak selawat kepadaku? Kalau umatku, kenapa tidak selawat kepadaku? Lalulah terkejutlah dia daripada mimpi. Lalu dia mewajibkan dirinya selawat pada Nabi 100 kali sehari. Maknanya lalu sampai ke mati dia berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau boleh banyakkan selawat pada Nabi. Kerana selawat kepada Nabi ini
menyebabkan dia ini akan dapat syafaat dan dapat kasih sayang Allah Ta'ala kepadanya. Maka disuruh kita kalau boleh memperbanyakkan selawat. Tapi ada juga orang larang-larang selawat. Jangan selawat lah, dia kata. Ada tak? Ada, dia tak bagi selawat. Dia kata mana ada selawat-selawat masa tengah-tengah baca tarawih tu, lepas tu ada selawat tu. Tak payah selawat lah, tak ada zaman Nabi. Dia tahu mana tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi selawat 24 jam. Maknanya sahabat Nabi sentiasa ingat kepada Nabi. Bahkan Allah Ta'ala diri juga suruh berselawat. Lalu dikatakan bahawa masuk syurga itu dengan sebab syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita dan juga menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya dekat negeri akhirat ni Rasulullah ni, kalau dia tengok umat dia, kalau dapat tahu umat dia kena azab, maka dia akan pergi. Dia akan pergi minta dengan Allah. Dia setiap kali minta Allah Ta'ala beri. Akhirnya tidak ditunjukkan umatnya yang melakukan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tengok. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Ta'ala dengan segala orang yang mukmin itu kasih sayang. Dan Allah Ta'ala itu amat mengasihi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat rahim, dia sebut rahim. Rahiman, sifat rahim ini yakni sifat kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Kalau Rahman, Allah Ta'ala kasih kepada hamba, dia bagi belaka orang kafir, orang munafik, orang berdosa, diberilah kenikmat. Tapi kalau Rahim, kepada orang-orang yang beriman saja di negeri akhirat nanti. Lalu dikatakan Allah Ta'ala ini amat mengasihi akan hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi dekat negeri akhirat nanti Allah Ta'ala akan beri kelebihan-kelebihan. Jadi yang keempat dah ingat, orang itu boleh masuk syurga dengan sebab hak-hak yang diberi apabila orang menzalimi dia. Maknanya, jadi kita duduk atas muka dunia lah. Contohnya orang buat zalim kita, orang ambil hak kita, orang ambil hak kita, ataupun orang khianat kita, ataupun orang fitnah kita, ataupun orang buat jahat kita, orang sihir kita contohnya. Orang buat apa-apalah kejahatan pada kita, lalu kita sabar. Nanti dekat negeri akhirat, orang-orang lain yang buat kebaikan tu boleh kita berlaku. Maknanya malam itu dia bangun sembahyang malam, esok dia kata kita dapat tahu sujud syukur. Apa nak sujud syukur, orang kata kita dah malam tadi main tahajud dia boleh kita. Maknanya itu patutnya kena faham gitulah. Jadi kalau dapat tahu begitu, kalau orang kata kita tengok dia ni orang apa, orang ahli ibadat, oh mujur. Maknanya dia kata banyak ke sikit, dia kata banyak, oh kau mujur. Kalau kata sikit susah hati, berapa susah hati sikitnya dapat pahala. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini kasih sayang kepada hamba-Nya, maka Allah Ta'ala amat mengasihi akan hamba-Nya, sayang hamba-Nya, lebih-lebih lagi dekat negeri akhirat kelak. Jadi dekat negeri akhirat kelak ni kita tak tahu ni. Maknanya kadang-kadang orang itu atas ke dunia dikenali bukan orang baik, tiba-tiba masuk syurga. Dan ada juga orang-orang yang dikenali orang baik atas ke dunia tapi masuk neraka, waliyazubillah. Sehingga kan ada dilihat ada orang yang kena azab oleh Allah Ta'ala, lalulah tak dapat kesan siapa orang kena azab, terlalu azab, tiba-tiba diperlihatkan, terkejut, orang ini orang yang soleh dahulu. Orang yang salah di atas ke dunia, rupanya dia diazabkan oleh Allah. Begitu juga ulama-ulama, bahaya ni. Jadi ulama pun bahaya sebenarnya, kerana mengatakan bahawa ulama ini diazabkan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka 500 tahun lebih dahulu daripada penyembah patung berhala. Kerana ulama inilah yang menyesatkan orang, dan ulama inilah yang membimbing orang. Jadi tengoklah, kalau dapat ulama yang menyesatkan orang, wal-iyazubillah. Kalau ulama itu membimbing orang, dialah yang paling baik. Tapi kalau dia itu menyesatkan orang, dialah yang paling azab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dalam hadis mengatakan asyadun nas yaumal qiyamah azaban alimun la yanfa'u ilmuhu. Sesungguhnya yang sangat-sangat azab di negeri akhirat tadi, manusia yang sangat-sangat azab di negeri akhirat adalah orang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya tak dapat manfaat diri dia, dan juga tidak dapat manfaat pada orang lain.
Maka Allah Ta'ala ini maha kasih sayang kepada hamba-Nya, lebih-lebih lagi kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa buktinya? Orang yang beriman ini, kalau dia ada iman walaupun seberat zarah, dia akan dimasukkan juga di dalam syurga. Walaupun seberat zarah, masih lagi ada iman. Maknanya, dan masa dia mati, dia tidak terbatal syahadahnya. Tidak terbatal syahadahnya. Kadang kita ingat, jangan main-main. Semalam takut saya cakap dengan seorang, dia bergurau-gurau, orang tanya, Tuhan ada tak? Tak ada, dia kata. Lepas tu dia marah, berapa jawab gitu? Sebab orang ni orang Islam, dia kata. Patutnya tak tanya soalan gitu. Jadi dia jawab tak ada. Walaupun dia jawab gitu, tapi tak boleh sebenarnya. Dia tak boleh. Tidak boleh. Jadi orang tu kata ke dia, mungkin dia buat apa-apa tu dengan perkataan dia, orang tanya, Tuhan ada tak? Maknanya. Jadi dia kata, saya jawab tidak ada tu sebab patutnya orang Islam tak tanya gitu, dia kata. Maknanya dia kata gitu bukan kosak gitu, tapi kita tidak boleh main dengan perkataan yang macam ini. Dibimbangi bahawa boleh tercabut akidah kita, boleh cabut tauhid kita. Jadi jaga-jaga kita dengan Allah ini, mesti kena ada adab. Mesti kena ada adab dengan Allah Ta'ala. Jangan kita tidak ada adab dengan Allah. Sebab tu contohnya adab. Contohnya kita berdoa dengan Allah. Bila kita berdoa dengan Allah, kita kena niat bahawa kita berdoa ni sebagai jalan kita nak berhubung dengan Allah, bergantungan dengan Allah. Tapi jangan niat kita berdoa nak suruh Allah Ta'ala ikut kita. Kalau kita berdoa nak suruh Allah Ta'ala ikut kita, maka salah adab juga kita dengan Allah. Jadi kena halus adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini dia kasih kepada hamba dia, orang yang beriman, sehingga kan selagi mana ada iman dalam hati manusia tadi. Iman besar mana? Walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah, sebesar mana ya? Sebesar kuman. Itu. Ayah pun tak tahu. Sebesar zarah. Mana sebesar zarah tu kecil sangatlah. Maknanya ada iman lagi, boleh ia masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Hanya dengan dosa-dosa akan dibersihkan dosa dengan dibakar, diazabkan di dalam api neraka Allah. Jadi azab kita sudah beritahu bahawa mengikut dosa. Allah Ta'ala tetap dosa itu azab, jenis-jenis dosa, jenis azab. Dosa tidak menutup aurat, azab ni macam ini. Dosa ini memfitnah orang, ini azabnya. Dosa tidak semayang, ini azabnya. Allah Ta'ala sudah sediakan. Jadi dia tengok, okey, dosa dia buat ni lama mana, siapa habis kena azab ni? Pada orang lain satu, siapa bersih. Sebab itu biar kita bersihkan dosa-dosa kita sebelum kita mati, sebelum kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi malangnya mati tak sedar, tak tahu bila-bila. Mati dia tengok-tengok berangan. Tengok-tengok berangan pun boleh mati. Dia seorang, dia buat rumah. Dia buat rumah. Jadi bila buat rumah tu, dia buat rumah tu, dan dia buat rumah tu, rumah dia tengok semua, tengok. Dah molek rumah siap, mati dia. Mati dia. Orang pun kata, siap ke dia, ambil lah mayatnya tak ada rumah kejap, bawa pergi kubur. Tak ada arwah. Maknanya. Jadi kita minta dengan Allah panjang umur, takut. Takut, tapi sebenarnya mati telah ditetapkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai saja ajal seseorang, maka tidak diakhirkan walau satu saat, dan tidak dilewatkan walau satu saat. Maknanya dia Nabi Ibrahim ni, Malaikat Maut aja tengok, mari dah mau jumpa dia. Dia tanya, mari ambil nyawa ke ziarah? Ziarah, ambil nyawa. Negara dah pula. Nyawa sudah, mari ziarah tak? Mari. Satu hari mari. Dah correct mari, satu hari dia mari. Nabi Ibrahim dia tanya. Dia kata, kali ni mari ambil nyawa lah, bukan ziarah lah. Kali ni mari ambil nyawa. Nak ambil nyawa. Ya, ambil nyawa. Kan aku ini Khalilullah, kekasih Allah. Takkanlah kekasih nak membunuh kekasih dia. Ni paling malaikat bagaimana? Bagaimana? Kanlah kekasih nak bunuh kekasih dia. Mana kekasih bunuh kekasih dia? Kalau kekasih tu bunuh, itu bukanlah kekasih itu. Kata apa dah?
Maknanya. Jadi malaikat balik mula tanya Allah, nak ambil ke mana? Dia kata gitu. Allah Ta'ala kata betul lah. Betul lah. Dia ni kekasih aku kekasih dia. Tapi tanya dia, mana ada kekasih yang tidak mahu berjumpa dengan kekasih? Maknanya, mari pula malaikat kampung. Mana ada kekasih yang tidak mahu jumpa dengan kekasih dia? Akhirnya, kalau begitu nak jumpa dengan kekasih, kena lalu jalan kematian dia. Akhirnya dicabutnya nyawanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nak beritahu bahawa Allah Ta'ala ini kasih sayang rahmat kepada kita. Dan sayang Allah Ta'ala ini maknanya dengan Allah Ta'ala memberi kita selagi mana ada iman, lagi itulah kita boleh masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah dan yang seumpamanya daripada ayat Raja. Ini ayat Raja, ayat pengharapan. Raja ini pengharapan. Jadi kita kena ada harapan dengan Allah. Banyaknya dosa saya. Ya, banyak dosa. Tapi bukan tugas kita mengadu banyak dosa. Tugas kita bertaubat lah. Yang kata banyak dosa, taubat tak sekarang. Maknanya bahkan ini pengharapan. Walau kita membawa dosa banyak, bahkan dalam hadis kursi mengatakan, hei hamba aku, wahai hamba aku, kalau kamu datang kepada aku membawa dosa sepenuh langit dan bumi, aku datang kepada kamu membawa pengampunan lebih daripada langit dan bumi. Pada Allah Ta'ala ampun kita, sangat ampun kepada kita. Sangat dia panggil ya Tawwab. Tawwab ni sangat menerima taubat hamba ni. Dan juga Allah Ta'ala ini Ghafur. Ghafur ini bermakna pengampun akan segala dosa-dosa. Sebab tu orang jahat jangan nampak dia jahat. Orang jahat jangan nampak dia jahat. Kadang-kadang dia baik-baik dengan kita. Dulu ada seorang hamba Allah. Maknanya dia ini baiklah dengan kita, baik. Kemudian kita tengok kita tengok berlaku perubahan dia mendadak. Dia berubah betul. Mula jumpa dia pakai baju jin, suara jin. Kita nak pergi pun takut. Main jin belakang atas bawah tu. Maknanya pakai suara jin, baju jin. Lepas tu lama-lama pakai jubah. Pakai jubah. Lepas tu dia pun semayang malam. Yang kita heran dia semayang malam, dia semayang qadha, mari mikir kita bila dia rehat. Kuat beribadat tu sampai gitu. Tapi tak ada nak apa letih. Kuat dia beribadat, dia nak qadha semayang, dia beritahu saya nak qadha semayang Ustaz. Semayang malam, bangun semayang malam. Maknanya kita mari ada semua, dia mari kita ada semua. Kalau semayang malam, dia mari ada semua, dia mari tu kita tak ada. Jadi keren, kuat semua dia beribadat. Dan satu hari dia pun katalah niat dia kata Ramadan ini, tahun ini saya nak buat ibadat banyak lagi lah. Tapi tiba-tiba dia sakit. Jatuh sakit. Lama-lama meninggal. Dia tidak sempatlah dia menghadapi Ramadan. Tapi bila tahu mati kawan dia pun mari. Kawan dia terkejut, rupanya dia jadi orang yang soleh. Kesalehan dia tu, kalau kita nilai dengan kita hari ni, dengan saya dirilah, saya rasa jauh baik dia, jauh soleh dia. Dulu-dulu asal kira dulu Allah Ta'ala boleh balikkan hati manusia ini, jahat-jahat jadi baik. Maknanya, sebab tu kita kata, kita kena ingat, benarlah Imam Ghazali kata. Imam Ghazali kata Allah tengok budak-budak kata kau ni, tengok budak-budak, sedapnya main kecung gitu. Sedapnya main kecung boleh digaji gitu. Kata Imam Ghazali, kalau kita tengok budak-budak, kita kata mana budak ni baik pada kita, dia tak ada dosa. Maknanya jadi tidak ada dosa. Itu kalau kita tengok budak-budak. Dan kalau kita tengok orang tua, baiknya dia daripada kita. Kenapa? Dia sudah lama beribadat pada kita. Kita baru nak beribadat. Dan kalau kita tengok orang itu, orang-orang yang soleh, kita kata dia baik pada kita, dia banyak buat amal ibadat, kita sikit saja. Kalau kita tengok dia orang alim, dia buat ibadat dasar ilmu, ada ilmu. Jangan ada ilmu dia buat ibadat. Kita tak ada ilmu, lepas tu tak beribadat pula. Dan kalau kita tengok orang fasik, orang yang buat dosa, buat salah, dia baik pada kita sebab dia buat dosa dan kadang dia jahil. Kita buat dosa dan kadang ada ilmu. Jangan main. Kadang-kadang dosa orang buat itu
Sebab dosa kadang-kadang menyebabkan dia taubat, tapi kadang-kadang sebab ibadat menyebabkan dia ujub takabur riak dengan Allah. Maknanya jangan cerita kisah wali Allah dengan orang maksiat. Seorang wali Allah dia berjalan. Bila berjalan, wali Allah Ta'ala ni jadi redup. Ada awan lindungi dia, awal ikut dia, redup dia. Dia orang soleh, dia wali Allah, dia berjalan, berjalan. Jadi redup, dan ketika itu Allah Ta'ala beri kelebihan. Datang seorang orang fasik. Orang fasik, orang yang banyak buat dosa, lalu bertembung dia dua orang. Maka yang buat dosa itu akan merasa hina diri lah. Malunya jumpa orang baik. Malunya dia pun rasa rendah diri, rasa hina diri, rasa bersalah, rasa malu. Maknanya lalu dia pun mari ingin nak bertaubat pada Allah, mari gitu. Yang orang ini pula yang soleh, yang baik, yang dapat ni Allah Ta'ala beri karamah. Dia tengok orang fasik, dia pun mari dalam hati dia, ini orang fasik. Bila dia kata ini orang fasik, mari timbul sombong. Ini orang soleh, mari timbul rendah diri. Ini timbul rendah diri, ini timbul sombong. Tembung dia dua. Bila tembung dia dua tadi, lepas tu berpisah lah. Bila berpisah, awal tadi melindungi orang fasik. Orang yang soleh tadi jadi panah balik. Apa jadi macam itu? Kerana hati dia berubah menjadi baik. Lepas tu kalau tengok orang fasik, kita kata dia lebih baik pada kita. Kerana apa? Dia buat maksiat itu dalam jahil, kita buat maksiat dalam kita belajar. Tapi yang kata bagus tu bina arok yang gitu. Kita tetap membenci perbuatan fasik. Kita tetap tidak suka perbuatan maksiat, kita tidak suka. Tapi tak sukalah pada perbuatan maksiat, jangan tak suka pada orang tu. Orang tu boleh berubah menjadi baik. Kalau tengok orang kafir pula, orang kafir ini lebih baik daripada kita sekiranya dia itu maknanya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, maka dihapuskan segala kesalahan dia. Tak ada dosa dia. Adapun kita, maknanya yang sudah beriman, maka banyak kita menanggung dosa-dosa. Lalu dikatakan bahawa seseorang tadi hendaklah dia itu sentiasa ingat kepada Allah dan ada pengharapan. Ini harapan Allah Ta'ala beri pada kita. Kita banyak dosa, kita banyak salah, kita banyak kelemahan kita, maka banyak firman Allah yang Allah Ta'ala kata, aku akan ampunkan dosa. Dan banyak orang-orang kasirul lusus yakunul khusus. Ramai orang-orang yang jadi perampok jadi orang soleh. Fudail bin Iyad perampok, jadi orang soleh. Ada seorang tu dia perampok tu jadi ketua dia. Jadi perampok tu dia perampok orang tu. Orang dulu dia panggil qati'un tariq, maknanya orang yang mencuri di jalan-jalan. Mari rombongan, mari satu dia panggil apa? Kafilah. Kafilah jalan, tiba-tiba perampok mari turun jalan. Lepas tu rampok lah. Jadi dia rampok. Tengah rampok, ambil barang-barang. Ambil barang-barang, makanan pun ada juga. Makanan. Lepas tu dia pokok kat jamu makan makanan yang orang apa. Lepas tu orang tu tengok seorang. Ada seorang tu tak makan. Yang tak makan tu bos sekali. Orang pun tanya, "Kenapa mu tak makan?" Kata bos, "Berapa aku puasa." Masya-Allah, puasa la ilaha illallah. Puasa. Lalu orang ini katanya Asyibli, saya jumpa perampok macam ni. Asyibli kena rompak barang-barang ni, habis makanan-makanan. Tak apa kek Islam macam ni. Maknanya jadi kena rompak habis. Dia pun makan. Ni apa tak makan? Kerana aku berpuasa. Oh gitu, puasa-puasa rompok. Maknanya walaupun puasa rompok itu. Lalu dalam keadaan macam tu, pisahlah. Telah beberapa lama Asyibli pergi satu tempat di Mekah. Tengok ada seorang yang duduk di hadapan Kaabah bertaubat, menangis. Dia pun tengok. Rasa-rasa macam kenal main mana, tak ingat tak. Tengok. Oh, kenal, baru teringat. Siapa ni? Dia inilah dahulu perampok yang berpuasa. Jadi kalau nak rampok pun puasa jangan tinggal. Bukan suruh rampok ni. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun tengok orang si sudah bertaubat menangis-nangis depan Kaabah. Dia pun tanya,
Tidakkah kamu yang dulu pernah merampok dahulu, perampok, ketua perampok? Dia kata ya. Tapi itu dulu, sekarang ini sudah bertaubat pada Allah. Dulu lain, sekarang lain. Jadi sekarang ini sudah bertaubat kepada Allah. Macam mana dia kata kamu boleh bertaubat? Dia kata ni kesan puasa. Dia kesan puasa, dia mari timbul dalam hati dia kata. Maka dengan sebab itulah aku bertaubat kepada Allah. Jadi perampok jadi yang baik. Dan jangan lupa seorang ulama nama Fudail bin Iyad pun perampok. Dia perampok, mencuri rumah orang malam-malam. Perampok akhirnya sekali menjadi ulama sufi yang hebat. Fudail bin Iyad maknanya seorang perampok. Dan ada juga yang merampok rumah Radiatul Adawiyah. Masuk dalam rumah dia Radiatul Adawiyah, cari tak jumpa, cari tak jumpa. Tak ada benda rumah Radiatul Adawiyah. Maknanya. Lalu akhir kali nak keluar, Radiatul Adawiyah kata nanti dulu. Takkanlah keluar saja tu, kat dapur tu ada sen. Jadi Radiatul Adawiyah tu ambil, jangan nak keluar saja siang ke perampok tu. Ambil. Lepas tu ambil lah, jadi ikut pula tuan ni. Tu dekat dapur tu pergi sana ambil lah kawan tu. Apa yang ambil ceret gitu lah. Dia pun ambil. Dan ceret tu sebelum nak buat alik tu, ambil air semayang, ada air dalam, ambil semayang. Ambil air semayang kawan tu. Lepas tu semayang tu 2 rakaat, semayang 2 rakaat. Boleh lah balik ceret tu. Akhirnya lelaki tadi bertaubat pada Allah. Bertaubat pada Allah Ta'ala yang asalnya perampok. Gitu juga Imam Ahmad, orang rampok rumah dia. Dia pergi jalan berdakwah. Dia balik-balik tengok rumah dia tingkap terbuka. Dia kata ni orang masuk curi rumah dia. Maknanya jadi dia kena masuk ikut tingkap juga. Kalau masuk ikut pintu depan memang orang kata tuan rumah. Dia masuk ikut tingkap, dia buat. Jadi kalau ada mencuri masuk ikut tingkap, dia pun kalau masuk ikut tingkap. Jadi akhirnya bila masuk maka pencuri itu dia terkejut. Dan pencuri itu sangka memang dia ini memang pencuri juga. Maka Imam Ahmad pun curi barang rumah dia sendiri. Curi, ambil buat lari, tolong pencuri, tolong. Sama-sama bertungku lumus mencuri barang sendiri. Maknanya. Lepas tu lari. Habis tu terjun daripada belakang rumah dia pun terjun juga. Dengan dia pikul barang dia buat lari. Allah ilaha illallah. Mana Pikul akhir kali selamatlah lega. Tak ada poli-poli ikut, tak ada. Rumah tu ada CCTV, tak ada. Mana selamat waktu pagi. Bila pagi saja kata Imam ambil kamu belakanglah. Ambil kamu dia tambuk. Jadi pencuri tadi rasa hairan buat madak benda curi. Maknanya madak dia sendiri tambuk. Akhir kata Imam ginilah sebenarnya kamu curi tu rumah aku lah. Akhirnya pencuri tadi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi banyak sebenarnya contoh-contoh orang-orang yang melakukan kejahatan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa itu ayat daripada ayat rajak, yakni ayat pengharapan daripada Allah. Dan setengah daripada ayat menakutkan, ayat yang membawa pada menakutkan. Dan siasah, kejut saya. Apa siasah? Biasa politik yang. Dan daripada ayat yang menakutkan, nanti cek balik dan kita agak balik ya. Dari sekarang ni membicarakan tentang perkara yang menakutkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa firman Allah, ya ibadi fattaquni, wahai segala hamba-Ku maka takutlah kamu kepada aku, yakni kepada Allah. Maka disuruh kita agar merasa takut kepada Allah. Kerana apabila kita mati nanti segala amalan kita akan dibentang di hadapan Allah. Masa ketika itu kita tengoklah apa yang kita lakukan. Dan tidak ada satu pun tertinggal. Allah Ta'ala akan bentang segala amal ibadat kita. Dan ketika itu baru kita tahu kita ini saleh ke tak, kita ini tidak saleh, ataupun kita ini ikhlas ataupun tidak ikhlas. Masa itu baru kita tahu. Apabila kita mati kepada Allah. Dan kita pasti akan mati. Maknanya pasti akan mati, pasti akan berjumpa dengan Allah. Maka sebenarnya Allah Ta'ala beri peluang kita hidup datang ke dunia ini bukan apa, untuk beribadat
kepada Allah Ta'ala. Kalau boleh setiap masa kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kan ada ulama, dia makan kadang-kadang gandum tu dia tak buat makan, dia pakai makan gitu saja. Orang kata, "Bapa makan gitu je?" Dia kata, "Kalau aku nak buat makanan, makan masa lama, jadi rugi aku. Masa beribadat aku." Zaman kita ni kalau payah-payah pergi beliah, saya jaga malam waktu raya. Baik jaga malam main tahajud. Ni maknanya jaga pada ngah Pak. Maknanya makan tak makan mana ke? Baik gitu kat meeting buruh je maknanya. Jadi tak beritahu dah malam-malam lama ni jaga. Jaga boleh tapi buatlah semayang malam. Semayang malam berzikir, bertasbih dan sebagainya. Saya tertariklah kemarin tengok dalam TV, ada TV Al-Hijrah. Biasa pukul 6 tu kita ada kuliah, dia tak tengok-tengok lah, kita tengok sekali TV. Biasanya anak tengok uping-uping. Tengok. Akhirnya kita pun tengok, rupanya ada seorang tukang masak, dia pandai cakap Melayu. Setiap kali dia buat apa-apa, dia berzikir sama. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Bagus dia. Bagus maknanya. Maka sebenarnya kita tidak ada halangan untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Kerana kehidupan kita ini perlu buat amal ibadat pada Allah. Kita mesti kena abdikan diri kepada Allah. Kalau kita tak mampu buat ibadat banyak pun, jangan lazimkan maksiat. Jangan buat maksiat. Kalau kita tak mampu buat ibadat banyak, jangan kita lazimkan maksiat. Tapi kita ini hamba yang lemah, selalu mengikut nafsu, selalu kalah dengan nafsu kita. Jadi macam mana nak lawan nafsu kita? Kita gunakan pedang istighfar. Istighfarlah banyak-banyak. Maknanya kalau kita sedar kita telah melakukan kesalahan, kita cakap. Lepas pada tu kita pun letak telefon. Apa aku cakap gitu? Astagfirullahaladzim. Maknanya kita istighfar banyak-banyak. Maknanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa kenapa kita perlu takut kepada Allah? Kerana azab Allah Ta'ala amat pedih sekali. Allah Ta'ala telah menyediakan azab kepada hamba-Nya. Tidak ada azab, tidak ada manusia yang tahan akan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita mati nanti, Allah Ta'ala bentang belaka dah. Siapa baik, siapa tidak baik. Dan di dalam alam barzah nanti dia ada maknanya ada nikmat dan juga ada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillah. Maka sebelum kita mati inilah tempat beramal. Kerana Sayyidina Ali kata, "Al-yawm amalun bila hisabin." Hari ini kita beramal, tidak ada hisab lagi. Allah Taala tak hisab lagi. Allah Taala tak beritahu lagi pahala. Tidak beritahu lagi pahala. Tapi kalau kita tahu pahala, ramailah orang beribadat pada Allah. Maknanya. Tapi kita tidak diberi pahala. Maka semua menyesal. Yang beribadat pun banyak menyesal juga. Kalau tahu begini banyak lagi nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi Allah Taala akan memberi pembalasan mengikut keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena banyak fikir dengan Allah lah, jangan banyak fikir dengan makhluk. Banyak fikir kita dengan Allah Taala. Dan kita kena fikir kita ni adakah telah benar-benar jadi hamba Allah. Kerana kalau tak jadi hamba Allah, hamba nafsu je kita ni. Hamba kepada nafsu kita, hamba kepada harta benda, hamba kepada dunia, hamba kepada makhluk. Maka jadilah kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama dahulu, walaupun dia ahli ibadat banyak, tapi dia masih lagi takut pada Allah. Kau kuat amal ibadat, kau takut. Kau kuat amal ibadat, kau takut. Dan tidak sekali-kali dalam hati dia menyangka bahawa dia ini orang yang dekat dengan Allah. Bahkan dia rasa takut. Bahkan seolah-olah neraka itu dekat sangat dengan dia. Dekat sangat dengan. Padahal hakikatnya dia adalah orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika dengar azan mukanya akan pucat, akan rasa takut. Lalu orang pun tanya pada dia, "Kenapa wahai Ali mukamu pucat?" Dia kata, "Mu tahu tak dengan siapa aku nak berhadap nanti?" Yakni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasa merasa takut. Sayyidina Osman kadang-kadang pengsan, dapat nak ambil nikmat pun, nak minum air pun pengsan. Sayyidina Umar pun begitu juga. Takut ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disuruh kita agar takutlah kepada Allah. Bagaimana kalau orang itu dalam hati tak ada takut Tuhan?
Tak ada rasa mari takut, nak tidur makan tidur gitu. Tak ada mikir Allah mati aku buana lah. Esok macam mana hidup. Macam mana hidup hari ni hitung banyak bermaksiat. Tapi kalau dalam hati tak ada. Hanya dia tidur bangun, lepas tu dapat makan, maknanya begitu saja kehidupan dia. Bagaimana? Sebenarnya kalau orang dalam hati tak ada takut, itu tanda ibadatnya belum diterima oleh Allah. Kalau dalam hati tidak ada rasa takut. Apa buktinya kata begitu? Kerana Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya sahaja amal ibadat yang Allah Ta'ala benar-benar terima itu daripada orang yang takut kepada Allah. Jadi mesti ada takut dalam hati. Yang nak datangkan takut ni payah. Nak datangkan takut ni kita payah. Jadi kita kena ingat. Yang pertama, dia suruh ingat banyak, ingat mati. Baru kita ni tak tahu bila-bila. Kadang-kadang kita kata, oh saya lambat ni mati. Dah awal sekali dah orang. Maknanya kadang-kadang kita rasa tu saja. Tapi kita kena ingat sebenarnya bila mati ni dia datang secara tiba-tiba saja. Lalu dikatakan banyak ingat kepada mati. Yang kedua banyak ingat dosa. Kita kena banyak ingat dosa. Jangan tengoklah ibadat kita duk kira ibadat kita. Oh mengaji khatam berapa kali? 7 kali. Maknanya 7 kali. Bukan payahnya. Saya nak pergi petua, dia mau nak khatam berapa kali? 70 kali saya boleh cover. Baca Quran aja 3 kali sekali. Maknanya 3 kali itu 1 kali khatam tu. Maknanya tapi bukan tujuan kita nak berbangga-bangga dengan ibadat. Kita kena tengok kita anggur orang kita kalau kita mati kuat ni lepas dah dengan Tuhan. Kena fikir gitu. Kena fikir begitu. Kalau kita mati esok kuat ni lepas dah dengan Allah. Dia fikir gitu. Maka dia suruh kita tengok dosa kita. Ya bunayya la tanzu ila hasanatika. Wahai anakku, kata siapa? Kata Luqmanul Hakim. Jangan kamu tengok kebaikan kamu buat. Cik tengok kebaikan. Kita kalau tengok kebaikan memang sombong. Memang kita akan jadi sombong. Banyak ibadat aku. Tahun lepas Qiyam mulai tak tinggal. Tahun lepas. Tahun ni baru tahu. Akhirnya tak habis tinggal. Kamu tahun lepas Qiyam mulai tak tinggal. Baca Quran 3 kali khatam. Maknanya kamu sama. Akhir sekali bila duduk depan Allah tengok-tengok tak ada benda. Kita ni kalau terlalu tengok kebaikan, hati kita akan ujub rasa kita sudah baik. Bimbang tidak. Tapi kena tengok kejahatan kita, mana tengok dosa. Tengok dosa orang banyaknya aku berdosa, lalu dia suruh kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kena banyak ingat azab. Siapa yang tahan azab? Buat maksiat kalau tahan. Kena tengok panas pun dia akan demam. Maknanya maka kena tengok azab. Tengok azab, ingat kepada azab Allah. Maka azab Allah Ta'ala pedih. Bila kita ingat azab Allah ni pedih, kita ingat pula dia punya dapat dosa kita banyak, dan kita tak fikir pun kita ahli syurga, dia mari takut dalam hati. Dia mari takut. Kalau tak mari takut tak tahulah. Maknanya. Kemudian yang keempat, ingat kita ini lemah. Ada gagah pun kita lemah. Kata Imam tadi lah kitab ni dulu dia kata apa? Kalau kamu pun tidak tahan, kena petik semut. Semut pun kamu tidak tahan, apatah lagi dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah. Moga-moga Allah Taala berikan kepada kita di bulan yang berkat ini rasa takut kepada Allah, lalu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rizqan fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.